Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas Pendidikan Jasmani tahun 3. Hari ini kita akan membincangkan tajuk Saya Gagah. Dan di dalam topik Saya Gagah ini, kita akan membincangkan mengenai kekuatan otot dan daya tahan otot dari segi definisinya, serta senaman-senaman dan latihan-latihan yang dapat meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan otot. Apakah itu kekuatan otot? Kekuatan otot ialah kemampuan otot atau sekumpulan otot dalam menghasilkan daya dengan kuasa maksimum bagi mengatasi rintangan. Kekuatan otot amat diperlukan dalam sukan-sukan yang memerlukan kuasa ledakan seperti sukan mengangkat berat dan juga acara-acara padang seperti lompat jauh, lompat tinggi dan lontar peluru. Kekuatan otot juga penting untuk kita melaksanakan aktiviti harian seperti mengangkat objek-objek yang berat. Apakah pula yang dimaksudkan dengan daya tahan otot? Daya tahan otot ialah kemampuan otot melakukan aktiviti berulang kali secara berterusan dalam jangka masa yang lama. Daya tahan otot yang baik amat diperlukan dalam sukan-sukan seperti lari jarak jauh, berbasikal, berenang dan sebagainya. Atlet yang mempunyai daya tahan otot yang baik tidak akan mengalami kekejangan ketika melakukan aktiviti tersebut dalam masa yang lama. Daya tahan otot juga dapat memudahkan kita melaksanakan aktiviti harian yang memerlukan penggunaan otot secara berterusan seperti menaiki tangga, membasuh baju dan membasuh kasut. Tubuh badan manusia terdiri daripada banyak binaan otot. Oleh yang demikian, amatlah penting untuk kita mengetahui apakah jenis latihan dan senaman yang sesuai untuk kita meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot pada otot-otot yang telah disasarkan. Mari kita lihat 6 jenis senaman yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Senaman separa cangkung. Ketika melakukan senaman separa cangkung, kita perlu berdiri dengan kaki dibuka seluas bahu, lutut dibengkokkan dan badan direndahkan. Ingat, pastikan postur badan berada dalam keadaan tegak dan lutut yang dibengkokkan tidak melebihi jari kaki. Dalam senaman separa cangkung, otot-otot utama yang terlibat ialah otot di bahagian punggung, iaitu otot gluteus maximus. Otot gluteus maximus. Senaman jengkit kaki setempat. Ketika melakukan senaman ini, kita perlu berdiri dengan tegak dalam keadaan kaki yang rapat. Jengkitkan kaki berulang kali. Senaman ini boleh dilakukan di atas lantai. Ketika kita melaksanakan senaman jengkit kaki setempat, otot utama yang terlibat ialah otot di bahagian betis yang dikenali sebagai otot gastrocnemius. Otot
gastrocnemius. Senaman leg curl. Ketika melakukan senaman leg curl, kita perlu berdiri dalam keadaan yang tegak dan kaki yang rapat. Bengkokkan salah satu kaki ke belakang. Ingat, postur badan perlu tegak. Dan ketika melaksanakan aktiviti ini, otot utama yang terlibat ialah otot di bahagian belakang paha yang dikenali sebagai otot hamstring. Otot hamstring. Senaman lentik belakang ubah suai. Ketika melakukan senaman ini, kita perlu berada dalam keadaan meniarap dan melentikkan badan ke belakang. Senaman ini akan melibatkan otot utama yang berdekatan dengan tulang belakang. Otot ini dikenali sebagai erector spinae. Otot erector spinae. Senaman tekan tubi ubah suai. Senaman ini merupakan variasi kepada tekan tubi yang biasa. Kebiasaannya, tekan tubi ubah suai digunakan pakai oleh murid-murid perempuan. Senaman ini melibatkan otot utama di bahagian bawah lengan yang dikenali sebagai otot triceps. Otot triceps. Senaman ringkuk tubi separa. Senaman ini perlu dilakukan dalam keadaan berbaring. Ia merupakan senaman yang berbentuk variasi kepada bangkit tubi. Ketika melakukan senaman ini, otot utama yang terlibat ialah otot di bahagian perut yang dikenali sebagai otot rectus abdominis. Otot rectus abdominis. Terdapat beberapa variasi yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan lagi kekuatan otot dan daya tahan otot ketika melakukan senaman-senaman yang telah disenaraikan sebentar tadi. Untuk meningkatkan kekuatan otot, kita boleh melakukan senaman dengan menambahkan beban. Untuk meningkatkan daya tahan otot pula, kita boleh memanjangkan tempoh masa latihan dan senaman tersebut. Ingat, elakkan dari kecederaan ketika melakukan senaman. Lakukan aktiviti memanaskan badan sebelum bersenam agar otot-otot bersedia sebelum senaman dilakukan. Elakkan senaman yang terlalu ekstrim dan mengejut, seperti mengangkat bebanan yang terlalu berat atau melaksanakan senaman dalam tempoh masa yang terlalu lama. Lakukan senaman di tempat yang sesuai dan selamat. Dan lakukan aktiviti menyejukkan badan setelah selesai bersenam. Sekian sahaja video ringkas kita pada hari ini. Semoga anak-anak murid sekalian dapat membezakan kekuatan otot dan daya tahan otot. Sila lakukan senaman dengan teknik yang betul agar kita tidak mengalami kecederaan. Selamat bersenam. Assalamualaikum dan terima kasih.